Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pelajar sekalian, support cikgu janji dah lah bahawasanya cikgu akan mengajar melalui rakaman suara gini, dan juga awak boleh lihat lah visual yang cikgu masukkan. Sebabnya kalau cikgu nak buat secara online, rasanya tidak semua orang boleh menyertai, dan yang keduanya, bila kita buat bentuk rakaman gini, dianya boleh diulang-ulang tengok. Walaupun dia tak menarik mana, tapi cikgu harap dianya boleh membantu anda untuk belajar, ya. Sebab kita tahu dah bahawasanya belajar secara online ni taklah berkesan sangat. Dia tak boleh lawan dengan belajar secara bersemuka. Baik, untuk kali ini kita nak sambung pelajari kita lepas dah lah, iaitu di mana pada hari ini kita nak tengok tentang sejarah Islamnya di bawah tajuk masyarakat Islam. Dan kita nak tengok tajuk hari ini ialah berkaitan dengan gapo beza di antara kehidupan manusia zaman jahiliah dengan kehidupan manusia sesudah kedatangan agama Islam. Ya, pastinya berbeza dua-duanya. Dia boleh buat soalan macam-macam lah. Bincangkan perbezaan kehidupan manusia pada zaman jahiliah dengan kehidupan manusia sesudah kedatangan agama Islam. Mungkin gitu dia boleh buat soalan. Jadi kalaulah tubik soalan lagu tu bermakna kita kena jawab mengikut sukatan yang diperlukan lah. Baik, supaya sekala lah, apabila kita nak menulis, kita kena nyatakan dulu bahawasanya tentang pengenalan ataupun pendahuluan. Pendahuluannya kita kena nyatakan apa dia, iaitu konsep jahiliah. Apa sebenarnya jahiliah? Kita ngaji dah ke jahiliah. Jahiliah ni kita kata berasal daripada perkataan jahila, jahlun, jahlatun, yang bererti bodoh. Bila kita sebut gitu, bila ruang ringkup dianya? Iaitu zaman jahiliah ini sebenarnya kita boleh tengok dia berlangsung sebelum kedatangan agama Islam, iaitu sekitar tahun 300 Masihi, sampailah kepada turunnya Al-Quran dan juga kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun 610 Masihi. Baik, dalam Quran juga ada menyatakan bahawasanya ciri-ciri jahiliah, di mana kita lihat kalau dalam Quran, zaman jahiliah ini dikatakan zaman yang tidak mempunyai nabi, zaman yang tidak mempunyai kitab suci sebagai petunjuk. Sebab itulah kalau kita lihat mereka ini tidak ada peradaban, tidak ada tamadun, tidak ada akhlak, dan kehidupan mereka ni angkuh, sombong, macam-macam lah. Zaman ini kita lihat masyarakatnya sangatlah, kita kata, jahil dan tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Itu pengenalan. Isi pula. Okey, kita masuk bahagian isi. Kita nak tahu beza di antara zaman jahiliah dengan zaman Islam. Apa dia beza dia? Sudah pastinya yang pertama, isi pertama ialah perbezaan dari segi konsep ketuhanan. Perbezaan dari segi konsep ketuhanan. Kita dah belajar bahawasanya masyarakat jahiliah ini dia banyak kepercayaan dia. Pada zaman jahiliah, ada agama Hanif, ada agama Nasrani, ada agama Yahudi, ada agama Wasani ataupun agama penyembah berhala, ada agama Majusi, ada agama apa lagi, menyembah cakrawala, dan satu lagi adalah kepercayaan animisme. Itu tak termasuk adat lagi. Banyak. Jadi kita lihat satu persatu bahawasanya kepercayaan pada masyarakat Arab sebelum kedatangan agama Islam memang banyak lah. Tadi cikgu dah sebut tadi. Contohnya kita kata agama Hanif. Agama Hanif ni sebenarnya agama peninggalan Nabi Ibrahim AS, syariat Nabi Ibrahim, dan juga Nabi Ismail, di mana agama ini diturunkan di kota Mekah, dan penganut-penganut dia ni kita panggil sebagai Hunafa. Kita lihat ajaran Nabi Ibrahim ini juga merupakan agama atau penekanan agama ini adalah kepada mengesahkan Tuhan yang satu. Kita kata sebagai mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Iaitu antara amalan ni seperti semaya, puasa, tawaf mengelilingi Kaabah. Itulah. Walau bagaimanapun agama ini telah mengalami proses penyelewengan
dari sumber asalnya setelah lama-lama wafatnya Nabi Ibrahim AS, mulalah zaman ini bercampur aduk dengan penyembahan berhala dan sebagainya, berlaku penyelewengan sehingga agama ini telah diputar belik. Yang kedua ialah agama Nasrani. Agama Nasrani ini disebut juga agama Masihi dan diturunkan di Baitul Maqdis melalui Nabi Isa AS, melalui satu kitab, nama dia kitab Injil, dan berkembang seperti di wilayah Najran, Ghassan, di kalangan kabilah-kabilah Arab pada waktu itu. Kemudian ada lagi ajaran lain, iaitu ajaran Yahudi. Kita belajar dah sebelum pada ini. Kemudian selain pada itu agama Wasani ataupun agama menyembah berhala, di mana diamalkan oleh majoriti masyarakat Arab ketika itu. Mereka menyembah pelbagai patung-patung dan berbagai bentuk, dibuat daripada kayu, dibuat daripada batu, tepung dan sebagainya. Mereka sembah berhala-berhala yang dikatakan sebagai pengantara untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan berhala-berhala ini dikatakan mampu memberi manfaat dan juga mampu memberi mudarat dalam kehidupan manusia. Selain daripada itu ada juga agama Majusi. Agama ini dikatakan menyembah alam persekitaran, seperti menyembah matahari, menyembah api, dan penganut-penganutnya termasuk juga menyembah bulan, menyembah cahaya, dan dikatakan ada Tuhan baik, Tuhan jahat. Tuhan baik dikatakan Tuhan cahaya, Tuhan jahat dikatakan Tuhan gelita. Ini kita dah belajar dalam lepas dah. Kemudian agama yang menyembah cakrawala. Cakrawala kita tahulah, iaitu menyembah langit. Menyembah langit iaitu sumber segala tenaga kekuatan. Dikatakan mempunyai kuasa. Sebab tu mereka sembah seperti matahari, bulan, bintang dan sebagainya lah. Dan satu lagi kepercayaan ialah kepercayaan animisme, iaitu mereka percaya bahawasanya setiap objek di sekeliling mereka mempunyai kuasa tertentu dan boleh mempengaruhi kehidupan manusia. Kepercayaan ini diamalkan oleh masyarakat Badui kebanyakannya. Mereka menyembah objek-objek tak boleh jumpa lah, objek ganjil seperti pokok, batu-batu besar, wadi, tak kira lah, dan sebagainya. Maknanya ada saja objek-objek yang nampak pelik, dia pun sembah. Baik. Kemudian, apa bezanya dengan kepercayaan konsep ketuhanan setelah kedatangan agama Islam? Kita bezakan. Di mana kita lihat bahawasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan juga rasul, Rasulullah telah membawa satu ajaran agama, iaitu yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menolak segala bentuk penyembahan animisme, objek-objek alam, patung-patung berhala dan sebagainya. Maknanya agama Islam hanyalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah pasti berbeza di antara konsep ketuhanan masyarakat jahiliah dengan konsep ketuhanan selepas daripada kedatangan agama Islam. Makna kata, kepercayaan masyarakat Arab pada sebelum kedatangan agama Islam banyak percaya kepada agama-agama tertentu, Wasani, Yahudi, Kristian, Hanif, animisme yang cikgu sebutkan tadi, atau disebut sebagai kepercayaan politisme ataupun politisme. Jadi berbeza konsepnya dengan selepas daripada agama Islam diturunkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh tulis konsep yang pertama yang berbeza ialah konsep ketuhanan. Kemudian perbezaan yang kedua kita boleh lihat dari segi perbezaan politik. Bagaimana keadaan politik pada zaman sebelum kedatangan agama Islam? Di mana kita lihat bahawasanya sebelum kedatangan agama Islam, sistem politiknya adalah berasaskan kepada kabilah. Di mana kita lihat bahawasanya dalam sesuatu kabilah itu dia ada seorang syekh sebagai ketua kepada kabilah. Dan syekh ini dipilih daripada orang-orang yang ternama, orang yang kuat, orang yang pandai bercakap dan sebagainya, sebagaimana yang kita nyatakan baru ni. Sudah pastilah kita lihat kehidupannya adalah secara asabiyah, iaitu mempertahankan kabilah dia masing-masing. Itu dari segi politik dia. Tetapi kalau kita lihat berbezanya sistem Islam ini ialah sistem politik Islam berasaskan kepada khalifah Allah di bumi. Ini diasaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah
dia dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin yang berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita lihat kehidupan selepas kedatangan agama Islam, kehidupannya diasaskan oleh Rasulullah sebagai sistem khalifah, di mana Rasulullah merupakan ketua. Kemudian apabila wafatnya Rasulullah, diganti oleh khalifah-khalifah yang lain. Ia digelar sebagai Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali. Itu perbezaan dari segi aspek politik. Manakala perbezaan dari segi aspek ekonomi, kalau kita berbincang tentang aspek ekonomi ini, kita dah belajar bahawasanya masyarakat Arab jahiliah ni ada dua kelompok, ada dua kumpulan, iaitu masyarakat Arab Badui yang tinggal di kawasan luar bandar, yang mana menjalankan kegiatan ekonominya seperti menternak unta, menternak lembu, kambing di kawasan-kawasan subur seperti di kawasan Yaman dan juga di Madinah. Manakala satu lagi masyarakat Arab disebut sebagai masyarakat Arab Hadari. Mereka ini, masyarakat Arab Hadari ini tinggal di kawasan-kawasan bandar, di mana kegiatan ekonomi dia adalah berkaitan dengan pertukangan, buat patung, membuat senjata, terlibat dalam kegiatan-kegiatan perdagangan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, ekonomi jahiliah tidak menekankan aspek moral. Dia boleh berlaku. Kalau dia nego riba apa boleh, nego gapo apa boleh berlaku, arok ke benda ni yang tidak ada garis panduan berkaitan dengan ekonomi dia. Pedagangnya adalah menindas adanya riba, menindas pembeli, mengamalkan riba, mengamalkan paksaan dan mengamalkan monopoli. Ini sudah pasti berbeza dengan ekonomi yang dibawa oleh Islam, di mana menjurus kepada keadilan sosial. Dalam sistem ekonomi Islam, Islam sangat melarang bentuk-bentuk riba, bentuk paksaan dan sebagainya yang boleh memberi mudarat kepada masyarakat. Islam melarang judi, tetapi Islam membenarkan jual beli. Inilah perbezaan di antara masyarakat Arab jahiliah dengan masyarakat Arab selepas daripada kedatangan agama Islam. Dah 3 perkara yang cikgu nyatakan. Kemudian satu lagi ialah perbezaan dari segi ilmu pengetahuan. Perbezaan dari segi ilmu pengetahuan, ini sendiri kita dah jelaslah bahawasanya masyarakat jahiliah ini tidak mempunyai, ataupun masyarakat jahiliah ini tidak memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, dan boleh katakan masyarakat mereka ini masyarakat buta huruf. Sebab tu kita lihat setiap tindakan mereka lebih berdasarkan kepada naluri dan juga emosi semata-mata. Ilmu pengetahuan hanya untuk orang golongan-golongan tertentu sahaja, seperti golongan bangsawan, dan perkembangan ilmu dan pengetahuan berlaku dalam bentuk lisan, sebab dia tak boleh menulis, tak boleh baca. Jadi ilmu pengetahuan itu hanyalah berkembang dalam bentuk lisan. Berbeza kalau kita nak bezakan dengan zaman selepas kedatangan agama Islam. Apabila Al-Quran diturunkan, maka berlaku perkembangan ilmu pengetahuan. Umat Islam diwajibkan untuk mempelajari Al-Quran, dan di dalam Al-Quran itu sendiri sebenarnya telah mencakupi ilmu-ilmu, iaitu berkaitan dengan ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sosial dan juga ilmu budaya. Dengan kata lain, ada mencakupi aspek sosial, politik, ekonomi, semuanya sudah terkandung di dalam Al-Quran. Sebab itu kita lihat perbezaan dari segi aspek ilmu pengetahuan ini sangat jauh. Zaman masyarakat Arab jahiliah, mereka ni tak boleh baca, tak boleh menulis, bodoh, tak boleh mikir, terkurung. Tetapi selepas kedatangan agama Islam, di mana agama Islam telah mewajibkan umat dia untuk menuntut ilmu, mempelajari khususnya ilmu-ilmu Al-Quran, dan di dalam Al-Quran itu sendiri telah mencakupi pelbagai ilmu, baik ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu sosial dan sebagainya. Kemudian kita lihat dari segi perbezaan dari segi aspek sosial. Dan dalam masyarakat Arab jahiliah ini, mereka ada susunan ataupun susun lapis masyarakat dan mengikut kelas dan juga keturunan. Seperti hadut datah, ada golongan menengah, golongan biasa, dan di bawah sekali dipanggil golongan abdi. Dan yang paling malang sekali, kedudukan kaum wanita pada waktu itu begitu rendah sekali. Dikatakan golongan ini kan tak ada harga, dijadikan barangan-barangan nafsu lelaki sahaja. Dan
Dari segi positifnya pula masyarakat Arab jahiliah ini, kita boleh lihat ada satu perkara yang kita boleh kita katakan sebagai perkara yang baiklah, iaitu mereka ini, masyarakat Arab jahiliah ini sangat terkenal dengan adab menghormati tetamu dan juga menepati janji. Dan satu lagi, mereka ni adalah golongan yang berani. Ini perkara positif yang kita boleh ambil. Kalau kita bandingkan dengan selepas daripada kedatangan agama Islam, dari segi aspek sosial ini, selepas daripada kedatangan agama Islam menekankan pemberian hak, iaitu seperti hidup bebas, berfikir, menghapuskan perhambaan dan menghapuskan semangat asabiyah, iaitu semangat sangat cintakan kepada puak dia saja. Puak dia saja yang betul, puak lain salah. Artinya sebagai semangat asabiyah. Dan apabila kedatangan agama Islam ini, semangat ini diganti dengan sistem ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Dan kedudukan wanita juga diangkat, dipertingkatkan, dan juga pembunuhan bayi perempuan diharamkan. Mana tak ada lagi pembunuhan bayi perempuan. Dengan kata lain, Rasulullah telah berjaya mengangkat martabat kaum wanita, dan tidak ada lagi wanita itu dijadikan sebagai barang mainan kepada lelaki. Dan antara yang paling baik dikatakan dalam Islam ini adalah Rasulullah telah memberitahu bahawa orang yang paling mulia ialah mereka yang paling beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia aspek-aspek perbezaan di zaman sebelum kedatangan agama Islam, iaitu zaman jahiliah, dengan zaman selepas kedatangan agama Islam. Jadi kita buatlah kesimpulan bahawasanya sebelum kedatangan agama Islam, masyarakat tanah Arab berada dalam keadaan kegelapan dan kocak-kacir dengan tiada pedoman dan panduan hidup. Islam telah mengubah hidup masyarakat tanah Arab dan mencapai kemajuan ekonomi, kemajuan politik, ekonomi dan juga sosial. Jadi cukup setakat ini dulu untuk kuliah kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada masa yang akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.